Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan kita tengok. Mendirikan solat dalam kapal terbang. Ni contoh saya nak bagi antibiotik dulu. Bagi antibiotik dulu. Ni sifat solat Nabi ni kita akan menjadi Syiah atau Mu'tazilah. Apa bagi nak? Antibiotik nak bagi dulu. Tuan-tuan kata ni apa ni ngaji kitab Syiah dengan Mu'tazilah ni. Dah. Kitab solat Nabi yang sahih ni tak ada kaitan dengan Syiah ataupun Mu'tazilah. Tak ada kaitan dengan antibiotik nak bagi dulu. Nak bagi dulu. Ada orang kata apa nak puji apa kitab Syiah, kitab Mu'tazilah ni. Tak ada kaitan dengan Syiah ataupun Mu'tazilah tu. Jangan ada tau. Orang nak keluar satu-satu bab tu. Okey? Apa pendapat anda? Adakah sentuh perempuan itu membatalkan sembahyang? Ya, saya kata batal. Dalil? Had dalil. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. Saya berpendapat sentuh saja tak batal, sebab Allah Taala kata apa? Au lamastumun nisa. Kamu menyentuh perempuan. Jadi mana kalau tersentuh tak batal. Okey, pendapat kamu betul beserta dalil dulu. Hang pula, saya pendapat hukum dia batal. Dalil, had dalil, apa dalil? Okey, dalil saya. Riwayat Ibn Mas'ud, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadukum min al-gha'iti aw lamastumun nisa. Riwayat Ibn Mas'ud, aw lamastumun nisa, ataupun kamu tersentuh perempuan. Saya pendapat tersentuh perempuan batal. Sebab riwayat Ibn Mas'ud, aw lamastumun nisa. Okey, betul. Dulu. Itu cara orang dia. Ni tuan-tuan jangan mengaji kitab ni, sebab kitab ni Syiah. Mana Syiah mana tunjuk Ada tak soalan ni? Ada tak mengkafirkan Aisyah? Ada tak mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, mengkafirkan Sayyidina Umar, mengkafirkan Utsman, mengkafirkan Sayyidina Ali? Ada tak dalam kitab ni? Tak. Bagi antibiotik dulu kepada tuan-tuan. Jangan dalam faham kita mengaji fiqh, kita mengaji akidah. Boleh tak? Lagi orang tak mengaji kehwah. Okey, kita kitab ni Syiah dengan Mu'tazilah. Ada kaitan langsung. Saya mengajar fiqh, bukan mengajar akidah. Akidah tu Ustaz Umar kalau Jumaat tu ajar akidah. Strategi musuh Islam nak menghancurkan agama Islam, baca kitab itu akidah. Ini fiqh, tak ada kaitan langsung dengan Mu'tazilah. Okey. Antibiotik bagi dah, telan dah. Okey, mendirikan solat dalam kapal terbang. عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال صل قائما إلا أن تخاف Gharaq ni Gharaq pun di situ asal. Bukan air kuat itu belum. Gharaq ni illa an takhaf al-gharq. Saya rasa lebih tepat lagi Gharaq. Gharaq tu makna tenggelam. Air tu makna belum. Itu saya rasa salah kitab. Silakan salah. Sayyidina Abdullah bin Umar meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang solat di atas perahu. Maka baginda menjawab, tunaikanlah solat sambil berdiri kecuali apabila takut tenggelam. Di mana dia macam kami pergi daripada di Mekah daripada Mesir dari Elok Merah. Sebenarnya tak kapal. Kapten kapal apa atas sekarang ni depan kita adalah kiblat. Sejam daripada sekarang. Siapa nak solat sekarang. Jadi kapal tak ada masalah. Kita Allahu Akbar, main diri tak ada masalah. Dia ada apa ni kecuali kapal tu goyang. Goyang tu kita sembahyang sambil duduk tak apa. Tapi kalau kapal itu stabil tak ada masalah, solatlah sambil berdiri. Okey, boleh tak? Tadi tuan-tuan tanya pula. Bukan dulu Ustaz Abang kata kalau solat fardu kena sembahyang tak boleh sembahyang atas kenderaan tak? Tak boleh sembahyang atas kenderaan kalau sekiranya tak tahu arah kiblat. Ini kita tahu arah kiblat, sembahyang atas kenderaan tidak ada seorang masalah. Okey, boleh. An Anas bin Sirin qala kharajtu ma'a Anas bin Malik as-sahabi hatta idza kunna bi Dajlah hadarati az-zuhr fa ammana
fa'ammana qa'idan ala bisal ila akhir hadis. Anas bin Sirin mengatakan, aku pernah bermusafir bersama Anas bin Malik. Ketika kami sampai di Sungai Dajlah, masuklah waktu solat fardu zuhur. Dia mengimami kami sambil duduk di atas permaidani di dalam perahu. Nampak tak? Dia solat sambil duduk. Ketika itu perahu sedang bergerak laju membawa kami. 35 riwayat semua tu dia abang kata rijal itu adalah rijal. Okey, tuan-tuan tengok sikit. Saya bagi istilah kepada tuan-tuan. Nota bawah 35. Riwayat At-Tabrani dalam Al-Kabir muka surat 243 juzuk 1, Al-Hafiz Al-Haythami di dalam kitab Mujma' Az-Zawaid muka surat 123 juzuk 2 mengatakan rijal hadis tersebut siqat. Apa maksud tu? Faham tak? Rijal tu maksudnya perawi hadis. Perawi hadis. Tulis dulu. Rijal tu maksudnya perawi hadis. Siqat. Okey, maksud dia dipercayai. Perawi hadis tersebut dipercayai. Okey, contoh dia bila ni, tuan-tuan. Saya Bukhari yang kita baca malam ini. Sebenarnya dia dah buang dah rijal hadis, dia dah buang. Sebenarnya dia ada 7. Okey. Siapa yang ada buku hadis tu? Buka hadis terakhir. Hadis terakhir yang kita baca tadi. Buka hadis yang terakhir kita baca tadi. Yang kita berhenti tadi. Buka malam ni siapa? Ke depan tak abang dah. Malam ni abang. Ke depan tak abang dah. Kau soal bawah tadi. 48. Hadis yang berapa? 118. Ya. Hadis 618. 618. Hadis yang ke-618. Hadis 618. Baca. Nak cari lamat. Okey, tuan-tuan tengok hadis 618 yang terakhir tadi ni. Tuan-tuan nampak tak? An Aisyah qalat kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, maksud dia, terjemahan dia. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya. Semua nampak tak? Nampak. Sebenarnya matan hadis yang asal dia bukan macam ni tau. Bukan macam ni. Kalau tuan-tuan nak tengok buku depan saya buat mai. Hadis yang asal dia, matan Arab dia yang asal. Yang asal dia tu ialah apa dia? Dia ada banyak. Sebelum pada an Aisyah tu dia kata apa? Haddatsana, contoh dah saya bagi. Haddatsana Muhammad, haddatsana Muhammad, haddatsana Ismail, haddatsana Umar, haddatsana Hasan, haddatsana Husain, haddatsana Abdul Rahman, haddatsana Wahab an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu yang asal dia. Daripada Umar menceritakan kepada aku, daripada Ismail menceritakan kepada aku, daripada Hasan menceritakan kepada aku, daripada Husain menceritakan kepada aku, daripada Zaid menceritakan kepada aku, dan Aisyah menceritakan. Baru mai dah mana? Bukan Aisyah. Tuan-tuan berapa orang semua? 7 orang. Tiap-tiap hadis tu. Hadis atas pula daripada Aisyah radhiyallahu anha pun 7 orang juga. Tuan-tuan bayangkan, Imam Bukhari dia boleh ingat semua dalam kepala dia tu. Allahu Akbar. Hadis 618 siapa dia? Daripada Jamie, daripada Faizal, daripada Jeffrey, daripada Saleh, daripada apa tu. Yang hadis yang 612 pula daripada Umar, daripada anak tu. Dia boleh ingat dalam kepala dia tu. Allahu Akbar. Tu Allah Taala bagi kelebihan kepada apa? Kepada Imam Al-Bukhari. Dia tak tukar. Lepas saja nak test dia, dia ambil, dia panggil, dia baca 10 hadis. Baca 10 hadis kat dia.
Dia kata hadis yang pertama menceritakan kepada Umar, menceritakan kepada Rasulullah SAW. Dia kata aku tak pernah dengar hadis tu. Depa pakat ayuh satu dewan. Dia tak pernah dengar kata alim sangat, tak pernah dengar. Orang baca hadis yang kedua, baca menceritakan aku kepada Ismail, menceritakan kepada kata hadis tu aku tak tahu. Tak tahu pula dah. Hadis yang ketiga menceritakan kepada aku tu. Dia kata aku tak pernah sampai hadis tu. Allah tu. Itu dah suruh jawab. Kalau itu sila bagi tahu. Dia kata adapun orang yang pertama baca tadi, dia kata apa? Dia kata menceritakan aku oleh Umar, menceritakan Ismail. Tak, bukan macam tu. Yang mula-mula sebenarnya hadis pertama menceritakan kepada aku oleh Ismail, iaitu Umar, iaitu Hasan, iaitu Ali, iaitu Bakar, iaitu Daud, tu. Hadis yang kedua mula dia bukan mula dengan Jamil, mula dengan apa? Dengan apa Bukhari, mula dengan apa tu. Tu dia boleh pusing balik. Tuan-tuan, kalau kita kan dia campur habis. Campur habis. Jadi dia nak apa? Tu hak yang 7 tu. Menceritakan saya oleh Umar apa Ma'e apa tu. Nama dia Rijal. Rijal maksud dia orang yang perawi hadis itu, orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Adalah siqat. Siqat tu maksud dia apa dia? Boleh dipercayai. Maksud dia tak ada pembohong walau seorang pun. Okay, jadi dia kata apa? Hadis ini dia kata hadis yang 35 ada di atas itu, rijal hadis tersebut adalah siqat. Perawi hadis semua itu adalah orang yang apa? Orang yang boleh dipercayai, bukan pembohong. Okey. Itu selesai. Buka surat 32. Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Ish'im tu rahimahullah, mengatakan apabila seseorang hendak melaksanakan solat fardu di atas perahu, dia tidak boleh meninggalkan kewajipan berdiri apabila berkemampuan melakukannya seperti mana ketika berada di daratan. Maksudnya kalau boleh berdiri, kena berdiri. Tetapi apabila dia mempunyai halangan seperti pening kepala dan seumpamanya, maka bolehlah dilakukan solat fardu sambil duduk kerana dia dianggap seorang yang tidak berkemampuan berdiri. Kalau tak boleh berdiri, kita duduk. Apabila angin bertiup kencang sehingga wajahnya tidak menghadap kiblat, maka dia wajib kembali menghadap kiblat sambil menyempurnakan solatnya. Maksudnya apabila dia dah apa? Dia dah terpaling daripada kiblat, maka dia apabila dah okey dah, dia kena patah balik. Macam kita tawaf kan? Kita tawaf kadang-kadang orang belagak sampai bau kita apa? Oh tak jadi kok ni. Kalau kita dah okey dah, kita cepat-cepat patah balik. Kita tengah sembahyang di Masjidil Haram, Allahu Akbar, mayang-mayang rupanya geng Indonesia mai apa? Baik penuh depa rempuh kita sampai apa? Kita punya dada kita lari daripada kiblat. Bila dah okey dah, kita cepat-cepat patah balik dan solat dia tidak batal. Okey. Hal ini berbeza dengan seseorang yang menunaikan solat di daratan. Apabila dia dengan sengaja memalingkan wajah atau dada dalam kiblat, maka batallah solatnya. Berdasarkan kepada keterangan di atas, jelaskanlah kepada kita tentang kaedah pelaksanaan solat di atas perahu ataupun kapal. Ia boleh disamakan dengan solat kapal dalam kapal terbang kerana kedua-duanya kenderaan. Apabila keadaan dalam pesawat memungkinkannya berdiri untuk menunaikan solat, tapi tak mungkin tempat naik bisa naik terbang tahu kan? Saya tempat tamat Air Asia punya lah sempit, pramugari lalu duduk belakang kita kan, sampai kita nak kena apa? Tak bak atas sempit dia tu. Kalau kita bayang kan lagi dia nak bawa dia punya makanan tu tak boleh tu. Okey, apabila dalam keadaan pesawat memungkinkan berdiri untuk menunaikan solat dan menghadap kiblat, tuan garis tu. Garis tak menghadap kiblat tu. Nak abang kata menghadap kiblat wajib dalam solat fardu. Garis tu. Dan menghadap kiblat seperti yang dilakukan di darat, di atas perahu ataupun kapal, maka dia wajib melakukannya. Tetapi apabila hal itu tidak memungkinkan dan tidak mampu bersuci, maka solat tersebut boleh dilakukan semampunya bagi menghargai waktu ibadah. Lalu solat itu harus diulangi. Tuan-tuan garis tu. Solat itu harus diulangi ataupun diqadha dengan segera. Bukan haruslah, wajib. Bukan harus tu. Tu kita kata silap bahasa sikit tu. Bukan harus diulangi, wajib diulangi. Ataupun diqadha dengan segera apabila dia turun dari pesawat ataupun mana-mana kenderaan. Dia kena macam tu. Saya kenal sekali dulu masa pergi Madinah.
Pergi Madinah sampai okey lah, boleh apa? Boleh sembahyang dan sembahyang. Kalau saya tak ada masalah boleh sembahyang, tapi masalah dia kita pergi sebagai petugas tabung haji, pergi di sana, pak cik tu kepala dia masuk ke dalam. Artinya kalau tuan-tuan kita kepala biasa ni kita tuang ayak apa? Ayak meleleh. Ni kita tuang ayak bertekung. Tuang ayak satu botol ni dia bertekung di kepala dia. Tak tumpah lu sikit pun. Nak apa kata sampai teratur dia punya kepala dia. Masuk dalam. Sampai doktor aduh. Sakitnya tu. Ada urus pak dia. Kita sebab kita petugas, kebetulan saya seorang. Nak urus pak dia sampai bawah tu kena usung dia apa semua, pergi jumpa dengan doktor pun suruh tunggu nak tanya apa semua tu. Dah subuh apa? Boleh. Tu darurat buat macam mana kan. Tapi kenapa? Kalau solat atas kapal terbang tak menghadap kiblat, kena qada balik. Kan jangan lupa. Adapun mendirikan solat fardu di dalam kereta adalah tidak sah. Sembahyang fardu dalam kereta adalah tidak sah, sehingga penumpangnya harus turun dan menunaikan solat di bumi. Pasal apa tuan-tuan dalam kereta tak boleh? Sebab kereta belok lalu. Belok sana, belok kiri. Dia payah sikit lah, dia kiblat dia tak tetap. Akan tetapi apabila seseorang melakukan perjalanan yang panjang, iaitu jarak yang dibolehkan mengqasarkan solat lebih kurang 89 km ke atas, maka dia boleh menjamak dan mengqasarkan solatnya. Okay, ini dia cara apa jamak dan qasar solat. Sementara itu, pemandu kenderaan wajib berhenti pada setiap waktu solat bagi memberi kesempatan pada penumpang melaksanakan kewajipan mereka. Pemandu wajib kena berhenti. Ingat kami dulu masa di Mesir pergi di Tasik Buhairah Tasik Qurun. Tasik Qurun. Pergi tengok Tasik Qurun. Pemandu bas itu bawa kami. Lepas tu kami pun berhenti lah sembahyang solat Zuhur dengan Asar. Tak apalah sembahyang. Pemandu tak terus sembahyang. Dia tak tahu lah pergi dia. Kok dia sembahyang apa lagi pun tak tahu lah. Lepas tu mula-mula dia tengok tak kok lah dia sembahyang lah di rumah tadi kan. Tak apalah. Lepas tu kami teruskan perjalanan. Lepas tu kami solat. Berhentilah tangan kami minta ya am. Tuafina. Berhenti di sini kami nak sembahyang apa? Solat Maghrib. Lepas tu sembahyang Maghrib. Kami pun tanya dia lah saja apa jenis kaki mulut terlupa ni. Dia tak kisah, dia tanya. Am tak sembahyang ke? Kata lah, aku dah jamak qasar dah tadi Asar dengan Maghrib. Aku dah sembahyang dah tadi dia kata Asar dengan apa? Dengan Maghrib. Kita pula gapo pula. Mana jamak Asar apa? Asar dengan Maghrib. Hampa tak buat ke dia kata? Hampa tak buat ke? Kami pun gapo pula. Maka fahamlah kami dia tak sembahyang. Tak sembahyang. Kalau orang sembahyang dia tak kata dia jamak apa? Asar dengan apa? Asar dengan Maghrib. Pasal jamak ni Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak. Tu. Para penumpang juga wajib mengingatkan para pemandu akan hal ini. Apabila pemandu tidak berhenti bagi bersolat, maka dosanya ditanggung oleh pemandu tersebut. Kalau dia sengaja tak berhenti, boleh tak? Nak solat jamak takdim pun tak boleh, nak solat jamak takhir pun tak boleh. Cuma tuan-tuan, kalau sekiranya kita personal, kita sendiri kan, kita Asia kita yang booking sendiri. Kalau kita booking sendiri itu dan kita pergi pula dengan keluarga, tak ada sebarang masalah. Ada orang di sini jalan pergi keluarga bawa anak bini dia berjalan, dia yang atok sendiri hotel tak nak travel apa. Jadi kalau macam tu tuan-tuan, kita pilihlah apa perjalanan yang tak menyebabkan kita terpaksa tinggal solat. Kita pilih sendiri. Tapi kalau travel yang buat ataupun tabung haji kan, tabung haji tentu kita tak boleh nak buat apa. Okey. Adapun apabila jarak perjalanan tidak memenuhi syarat mengqasarkan solat dan pemandu tidak mungkin menghentikan kenderaan macam pilot kan, maka solat perlu dilakukan dalam kenderaan seadanya bagi menghormati waktu. Tetapi dia perlu mengulangi kembali solatnya apabila di tempat yang ditujunya. Dia solat apa? Solat rumah waktu. Manakala solat sunat boleh dilakukan dalam kereta, bas, kapal terbang ataupun tunggangan yang lainnya sambil duduk. Boleh sembahyang
sebelah rentau sampai duduk, dan dia tidak perlu menghadap kiblat. Solat sunat. Okey. Rokok dan sujud pula. Jadi kalau tuan-tuan tanya, siapa solat sunat boleh tak? Itu hukum buat macam mana? Macam ni lah. Macam kita kata, kita nak puasa bulan Ramadan. Boleh tak kita niat pada pukul 10 pagi? Puasa bulan Ramadan. Niat boleh tak pukul 10 pagi? Tak boleh. Tapi kita puasa sunat, boleh tak niat pukul 10 pagi? Boleh. Selagi kita belum makan dan minum dan buat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dia ada beza dia. Rokok dan sujud pula dilakukan dengan satu isyarat yang khusus, iaitu sujud boleh dibuat lebih rendah daripada rokok. Orang tak sembahyang tak kasi dulu tahu kan? Memang bayang Allahu Akbar. Bila kita nak rokok buat macam mana? Allahu Akbar buat macam tu. Apabila nak sujud, okey, sami Allahu liman hamidah. Kalau dia nak sujud, Allahu Akbar. Bagi lebih rendah daripada apa? Daripada tu. Okey. Iaitu sujud perlu dibuat lebih rendah daripada rokok. Wallahu a'lam bissawab. Ini kita akan masuk solat menghormati waktu pada insyaallah. Ada soalan tak? Solat fardu wajib menghadap ya saya, dan wajib menghadap kiblat. Dua syarat tu kenapa? Boleh. Okey, ada soalan lagi? Tak. Kenapa? Dan ini juga nak kiblat juga. Saya ingat dulu kami masuk bawa Bonipi, dia punya suhu dia negatif 8. Negatif 8 tu terbayangkan sejuk orang. Lepas itu cerita daripada kami masuk di tempat dia tu, saya guna kompas dia. Guna kompas tak tu. Dia tunjuk orang tu. Tak apalah. Seorang lagi dia ambil kompas kiblat, dia tunjuk macam tu, tunjuk orang tu juga. Kami pun memang ready nak sembahyang dah. Tentu ada orang Singapura main, dia tunggu sat tengok kompas saya pula. Saya buat kompas. Dia tengok kompas dia, menghadap ke belah sana. Oh. Tahu. Nasib baik tak angkat takbir lagi. Kalau angkat takbir, kacau. Jadi lalai buat macam mana? Rupanya tuan-tuan, heater tu dia tarik. Heater tu dia pemanah dalam bilik tu, oleh kerana suhu darjah negatif 8, dia amat sejuk, maka ada bawa heater dalam bilik tu. Rupanya dia tarik kompas tu. Jadi cerita daripada kita tak duduk dalam bilik tu, kita keluar daripada dalam bilik. Macam kata kalau masjid ni, tak duduk dalam masjid ni, kita duduk di depan tangga. Bila kita buat tu, okey, semua kompas 3-3 tunjuk orang tu. Kalaulah kita dah solat, betul ada kita dah solat, Allahu Akbar, solat habis-habis, betul orang Singapura tengok-tengok dia solat macam tu, kita keluar bilik, cek kompas semua belah sini, maka solat itu mesti diulang semula. Okey, boleh tak? Ada makcik tu, makcik kena sembahyang lain. Tak apa, Tuhan tahu. Tuhan memang tahu, orang tak sembahyang pun Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tak boleh buat qiyas. Pasal apa? Waktu masih apa? Masih panjang. Tambah pula ada solat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, jamaah nombor solat adalah. Jadi dia kena ulang balik dia punya apa? Dia punya solat. Okey, boleh. Ada soalan lagi? Yang buat ni pondok semula tu, contoh macam kita salah kiblat, berapa darjah yang boleh dimaafkan? Dia macam ni, kalau misalnya kata lari sikit kan, apa macam tak sah ni lari terus sama dengan apa? Dengan sini. Kalau misalnya kata wan duk macam ni kan, wan duk macam ni sama dakwah Allah apa. Tiba-tiba kita genjak sini sikit je, dia masih apa? Masih sini lagi tak ada masalah. Ni pasal dada dah apa? Syarat dia menghadap kiblat tu, dada kita menghadap arah kiblat. Kalau macam ni sikit je, Allah ibad dia, tak ada masalah lagi. Sini dengan sini dia boleh. Okay. Ada dah yang khusus dah. Jadi kalau CP sikit-sikit tu tak ada masalah. Dia lari 8 darjah dengan 9 darjah tu sikit sangatnya. Kalau 8 dengan 35 ujung sangat. Okey, boleh. Ada soalan lagi? Macam tak apa pasal tempat arah kiblat tapi bergerak
Jadi akibat lari. Dah lari dah. Syaratnya mesti kena menghadap kiblat daripada minat takbir ila taslim, daripada mula takbir sampailah bagi salam. Kena menghadap kiblat. Di mana kalau dia lari pun itu dia tak boleh. Dia kena tulis. Jadi kalau biasa ni kita sembahyang tadi Allah Akbar lari kita akan pusing macam tu. Betul lah. Betul sakit buat macam ni pusing. Payah kan. Tapi syarat dia mesti kena menghadap kiblat daripada mula takbir sampai bagi salam. Ada soalan lagi? Okay, kalau tak ada kita sudah di sini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma arhamna hadha al-jum'a warhamna wa la ta'budu. اللهم زدنا عنا وانفعنا بما علمتنا ربنا فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.